Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Digital Learning PDPR, Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 5. Okay, hari ini kita akan belajar tentang tajuk bahagian hadis hukum, iaitu tajuk menjauhi arak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أخبرنا حيوة قال حدثني مالك بن خير الزبدي أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. Artinya, daripada Haywah berkata, Malik bin Khair Zubadi menceritakan kepadaku, sesungguhnya Malik ibn Sa'ad At-Tajibiyah meriwayatkan bahawa dia mendengar Ibn Abbas berkata, Jibril telah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat arak, orang yang memerahnya, orang yang meminta diperahkannya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan untuknya, orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang meminta dijualkan arak untuknya, memberi minum arak kepada orang lain, dan orang yang meminta dituangkan untuknya. Riwayat Ibn Habban. Tuntutan hukum berdasarkan hadis. Yang pertama sekali, arak adalah haram dan golongan yang terlibat dengannya juga adalah haram. Jadi hadis ini menerangkan beberapa golongan yang terlibat dengan arak, antaranya ialah orang yang memerahnya, orang yang meminta diperahkannya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan untuknya, orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang meminta dijualkan arak untuknya, orang yang memberi minum arak kepada orang lain, dan orang yang meminta dituangkan untuknya. Pengertian arak dari segi bahasa ialah menutupi. Manakala dari segi istilah ialah setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Ulama bersepakat mengatakan arak adalah haram dan orang yang meminumnya akan dikenakan hukuman hudud sekiranya diminum sama ada sedikit ataupun banyak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma askara kasiruhu fa qaliluhu haram. Daripada Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, jika sesuatu dalam jumlah yang banyak boleh memabukkan, maka sedikit juga hukumnya adalah haram. Riwayat Abu Daud. Jadi apabila seorang Muslim yang telah baligh dan berakal, cukup syarat-syaratnya, telah meminum sesuatu yang memabukkan, maka wajib dikenakan hukuman hudud ke atasnya, iaitu sebatan sebanyak 40 kali sebatan. Cara mensabitkan hukuman tersebut ialah dengan penyaksian dua orang saksi lelaki Muslim yang adil ataupun pengakuan daripada peminum arak itu sendiri. Seterusnya, kaedah istinbat hukum arak berdasarkan lafaz la'ana. Ulama mengistinbat hukum pengharaman arak melalui lafaz la'ana di dalam hadis. La'ana bermaksud laknat. Jadi setiap perkara yang dilaknat menunjukkan haram. Oleh itu, segala perkara yang haram berkaitan dengan arak, hukumnya adalah haram. Sekiranya orang gila, contohnya orang gila yang meminum arak, maka dia tidak boleh dikenakan hukuman hudud ke atasnya.
kerana mereka tidak menepati syarat pelaksanaan hudud. Seterusnya, 10 perkara yang berkaitan dengan arak berdasarkan hadis. Yang pertama sekali, al-khamr. Arak itu sendiri, jadi segala minuman yang boleh memabukkan. Yang kedua, al-asir bermaksud pemerah arak. Jadi orang yang bekerja untuk menjadikan arak sebagai minuman. Hadis ini juga menyebut golongan yang ketiga ialah al-muqtasir, iaitu pembuat arak. Pemilik kilang arak untuk tujuan pemasaran. Termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang keempat ialah al-hamil, pembawa arak, iaitu orang yang membawa arak yang membekalkan arak ke tempat-tempat tertentu. Manakala yang kelima ialah al-mahmulah ilaihi, iaitu pemesan arak. Orang yang memesan arak untuk diminum. Golongan yang keenam ialah asyarib, iaitu peminum arak itu sendiri. Orang yang minum arak sama ada mabuk ataupun tidak mabuk termasuk dalam golongan yang keenam, asyarib. Yang ketujuh, al-ba', penjual arak. Walaupun dia tidak meminum, tapi kalau dia menjual, orang yang menjual arak sebagai pekerjaan ataupun pendapatan, termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis. Dan yang ke-8, al-mubta', iaitu pembeli arak, iaitu orang yang membeli arak untuk diminum. 9, as-saqi, iaitu pelayan arak, iaitu orang yang menghidangkan arak sebagai minuman kepada orang lain. Kalau dia tak minum, tapi dia tolong hidangkan, termasuk juga. Dan yang ke-10, al-musqa, iaitu pelanggan arak. Orang yang meminta arak untuk dijadikan sebagai minumannya. Kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak. Kenapa pentingnya kita menjauhi diri daripada terlibat dengan arak? Yang pertama sekali, supaya menjaga akal manusia, supaya tetap waras serta boleh berfikir dengan baik dan sempurna. Yang kedua, supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya maksiat dan penyakit sosial yang berpunca daripada arak, supaya kehidupan kita aman dan harmoni. Sebab yang ketiga ataupun kepentingan yang ketiga, supaya dapat mengelakkan penyakit yang boleh memudaratkan, agar manusia sentiasa mempunyai tahap kesihatan yang baik. Manakala kepentingan yang keempat ialah menjauhi pembaziran wang, supaya ia boleh digunakan di jalan yang berfaedah. Okay, sekian. InsyaAllah siapkan nota. Semoga berjaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.